Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Wadi dan alhamdulillah di petang yang mulia ini, petang Jumaat, penghujung hari yang terakhir tahun 2021. Alhamdulillah kita dapat meneruskan kembali slot talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Jadi kitab Safinatun Najah ni sebagaimana yang sidang pendengar maklumi, begitu juga dengan yang mengikuti live FB Mani FM pun memaklumi bahawa kitab Safinatun Najah ini ada edisi Jawi dan ada edisi Rumi. Jadi terpulanglah kepada sidang pendengar dan juga yang mengikuti live FB untuk memilih sama ada edisi Jawi ataupun edisi Rumi. Cuma hak saya pakainya edisi Jawi dan saya pun akan maklumkan muka surat hak Jawi lah. Jadi kalau sidang pendengar pakai hak Rumi tu kena tanda sendirilah. Nak mula di muka surat berapa, bahagian ke berapa. Jadi kalau edisi Jawi ni muka surat 2 baris yang ke-4 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa saumu ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terjemahan dia, bermula segala rukun Islam itu 5. Pertama, menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Ta'ala, dan menyaksikan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah untuk slot minggu ni akan memulailah pembicaraan setiap satu daripada rukun iman yang 5 perkara. Yang mana slot-slot yang terdahulu saya baca kitab Safinatun Najah yang memulai bicara rukun Islam 5 perkara ini sebagai ambil barakah kita. Sebab slot Safinatun Najah pakai kitab Safinatun Najah. Jadi kena bacalah. Kemudian saya pergi kepada huraian definisi Islam, definisi iman dan definisi ihsan satu lagi. Jadi alhamdulillah lah selesailah berkaitan dengan definisi Islam, iman dan ihsan. Saya pun definisi Islam pun saya hanya datangkan satu pandangan lah, iaitu Islam ni terima al-inqiyad wal-istislam li ahkam syariah, terima secara zahir akan sekian perkara yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak dinafikan ada pandangan ulama mendefinisikan Islam adalah menunaikan al-amal, menunaikan, mengerjakan. Ada pandangan ulama yang mengatakan Islam ni mengerjakan, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Nanti apa pergi pada rukun, nanti akan sentuh pandangan yang kedua tadi itu, Islam dengan bahawa mengerjakan. Kemudian berkaitan dengan iman ni, saya hanya datangkan satu pandangan,
Ini pandangan jumhur Asy'ariyah. Iman adalah at-tasdiq bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenar hati dengan perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab pandangan di kalangan mutakallimun, kebanyakan ulama tauhid ini jumhur mutakallimin, yang mana iman hanya berkait dengan hati. Sebab dalam Al-Quran ayat bicara bab iman adalah bicara bab hati. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka yang ditulis pada hati mereka akan iman. Jadi apabila sebut kata hati berkait dengan iman. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dan hatinya tetap dengan iman. Jadi hati berkait dengan iman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tatkala masuk oleh iman pada hati-hati mereka. Hati-hati kamu. Jadi makna dia berkait iman dengan hati. Jadi di kalangan ulama tauhid mendefinisikan iman adalah as-tasdiqul qalbi, membenar hati fakat. Hanyalah membenar hati. Adapun ikrar dengan lidah pergi kepada Islam, adapun beramal pergi kepada ihsan. Berbeza dengan di kalangan fuqaha, ulama-ulama fiqh, di kalangan muhaddisun, ulama-ulama hadis, dia mendefinisikan iman 3. Tasdik bil qalbi, membenar hati. Ikrar bil lisan, kena mengaku dengan lidah. Kemudian amal dengan jawarih, itu iman. Ni kalau tak silap lah, ada dalam nasyid budak-budak silap. Jadi iman ni dia 3. Tasdik, membenar hati, dan ikrar dengan lisan, mengaku dengan lidah, dan beramal dengan jawarih, dengan anggota kita ni, kerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takrifan iman di kalangan ulama fiqh. Itu takrifan iman di kalangan ulama hadis. Tapi kalau kita balik semula, walaupun takrifan yang berbeza pada lafaz je, maksud dia sama saja. Sebab walaupun ulama fiqh, ulama hadis mendefinisikan iman ni membenar hati, ikrar dengan lidah, dan beramal dengan jawarih, ketiga-tiga tu, 3 serangkai dah panggil tau. Dia letak sebagai definisi iman adalah ala wajhit takmin, atas jalan sempurna. Nak sempurna iman, kena ada 3 tu baru sempurna. Bukan ala wajih sihati, bukan atas wajah nak sah iman. Bukan, ini kena beringat pula sini. Jadi iman ni ulama fiqh, ulama hadis, ia letak 3 serangkai itu ala wajih takmil, atas jalan nak sempurna iman. Jadi kalau balik kepada ulama tauhid pun sama juga. Iman membenar hati. Islam ikrar dengan lidah. Ihsan beramal dengan anggota. Ihsan beramal dengan anggota itulah yang menjadikan Islam dan imannya sempurna. Dah sama juga. Padat ni. Walaupun takrifan tu berbeza. Tapi maksud bukan sama sahaja. Jangan sesekali ambil definisi iman, 3 serangkai tadi itu, untuk sah iman. Nak sah iman, yang pertama, membenar hati. Yang kedua, ikrar dengan lidah. Yang ketiga ni beramal. Barulah sah iman. Ni bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah, sama ada ulama fiqh ataupun ulama hadis. Ini jalanan khawarij. Ni kena jaga pula. Jadi walaupun ada pandangan ulama fiqh, ulama hadis mengatakan iman membenar hati, ikrar mengaku dengan lisan lidah, beramal dengan jawarih, adalah atas jalan untuk sempurna iman. Maknanya kalau tidak beramal, imannya tetap sah, tapi iman yang tidak sempurna, derhaka kepada Allah. Jadi sama je lah dengan jalanan ulama tauhid yang saya duduk ulang-ulang. Definisi iman adalah membenar hati semata-mata.
Sebab jangan kita ambil takrifan tadi. Takrifan iman 3 serangkai untuk sah iman. Bukan hanya membenar hati, bukan hanya ikrar dengan lidah, beramal dengan jawarih, barulah sah iman kamu. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah, itu khawarij. Jadi kena letak molek lah situ. Kemudian atas pandangan ulama tauhid, iman adalah membenar hati jua. Kena jaga pula. Jangan terlajuk jadi golongan murjiah. Ni hak golongan terpesong belaka ni. Mungkin sidang pendengar khawarij tu biasa dengar lah. Kalau murjiah, mungkin tak biasa dengar. Golongan murjiah ni, dia letak iman membenar hati jua. Macam juga dengan ulama tauhid. Tapi puak murjiah ni, dia karuk. Karuknya kok mana? Dia letak janji ada iman jua. Janji ada iman. Buat dosa apa pun tidak akan dicatatkan dosa. Dia terlajuk gitu. Kita ahli sunnah wal jamaah di kalangan ulama tauhid mendefinisikan iman membenar hati jua. Tetapi kalau kamu melakukan dosa, dosa akan dicatatkan dosa dan dosa tu akan melemahkan iman kamu. Faham tak ni? Murjiah tau. Murjiah ni lebih sangat harap. Dia kira, dah, cukup kamu beriman dia. Okey, solid iman kamu. Beres dah kamunya. Mana kalau kamu tak semayang pun, tak berdosa dah. Kalau kamu berjudi minum arak pun, tak berdosa dah. Sebab apa siapa berjudi minum arak sampai tak berdosa? Sebab tersekat oleh iman. Ni bukan ahli sunnah. Tapi murjiah dia definisikan iman membenarkan hati juga. Tapi dia ada iman, okey, bagus. Maknanya ada iman, nak berjudi, nak minum arak, bagus. Tidak akan dicatatkan dosa sebab tersekat dengan iman. Dia buat bandingan. Orang kafir. Dia melakukan kebaikan. Tolong orang, contohnya orang kafir ni. Dia taat pada ibu bapa. Dia khidmat pada ibu bapa. Dicatatkan pahala ataupun tidak? Pasti tidak dicatat pahala. Sebab tersekat di kafir. Tengok tu. Kafir buat baik, tolong orang. Khidmat pada ibu bapa. Tak dicatatkan pahala kerana tersekat di kafir. Orang yang beriman buat dosa, tak dicatatkan dosa, tersekat oleh iman. Dia buat pada ni. Dia buat bandingan gitu. Hak orang kafir buat kebaikan, tidak dicatatkan pahala, tersekat kih kafir, betul. Tapi dia buat banding pula sebaliknya, kalau orang yang beriman melakukan dosa, tidak dicatatkan dosa kerana tersekat di iman. Ni murjiah. Ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia hanya letak pada iman semata-mata. Bab perintah Allah, tak buat pun tak apa. Larangan Allah, gilanggar pun tak apa. Nak mau ada iman sudah sekali. Okey, beres lalu dah. Merdeka dah kamu. Sebab apa? Sebab kamu ada iman. Ini bukan ahli sunnah. Tapi hak dia buat bandingan orang kafir, buat kebaikan, tidak dicatatkan pahala, betul lah kerana tersekat dengan kekafiran dia. Sebab kalau orang kafir buat kebaikan, nak dapat pahala, ini ceramah lah ni, saya dengar orang ceramah. Orang kafir buat kebaikan, kenapa kami tak dapat pahala? Kamu nak pahala, kamu buka akaun lah, dia kata. Apa mana buka akaun? Mengucap 2 kalimah syahadah. Bila kamu buka akaun, bolehlah sipang pahala. Mengucap 2 kalimah syahadah, kamu akan dapat pahala. Pada ni. Tapi, orang kafir buat kebaikan, kita jangan pulak sekat. Sebab kita kena ingat, orang kafir buat kebaikan, tadi kata nak masuk dah kepada rukun iman yang pertama. Tapi, sidang pendengar kena tengok lah. Tengok keadaan masa lah, sempat ke tak sempat. Memanglah cadangan sayanya minggu ni. Okey, insyaAllah kita akan mulai membicarakan rukun Islam yang pertama, mengucap dengan syahadah. Tapi kita tengok pada keadaan masa lah.
Memang orang kafir buat satu benda yang baik. Kebaikan itu dia tidak bergantung kepada niat. Mana? Tolong orang. Adakah kena ada niat? Sahaja aku tolong seseorang. Ada. Macam contohnya kita taat pada ibu bapa, khidmat pada ibu bapa. Adakah perlu pada niat ni? Kita orang Islam ni. Adalah perlu pada niat barulah dicatatkan pahala. Sahaja aku khidmat pada ibu bapa kerana Allah, barulah kamu dapat pahala. Ada. Itu tak sama dengan berwuduk. Tidak berniat, tak ada wuduk kamu. Mandi wajib, tidak berniat, tak ada mandi wajib kamu. Sembahyang puasa, tidak berniat, tak ada lah sembahyang puasa kamu. Itu dipanggil amal ibadah yang bergantung pada niat. Adapun amal ibadah yang tidak bergantung pada niat, tadilah tolong orang, tidak bergantung pada niat. Taat pada ibu bapa, tidak bergantung pada niat. Jadi, kita pergi pada orang kafir. Amal ibadah, kebaikan yang bergantung pada niat, memanglah orang kafir bukan ahli, tidak berkelayakan untuk melakukan perkara tersebut. Misalnya dia bukan orang Islam. Tapi dia tahulah dalam agama Islam, bila berhadap besar, dia kena mandi wajib. Niat mandi wajib. Dia pun buat juga. Dia kata ke kawan dia orang Islam, bukan kamu je mandi wajib, niat mandi wajib. Saya pun turut kamu jugalah. Saya berhadap besar, saya pun mandi wajib, saya pun niat makan hadap besar lah. Tak sah. Sebab apa? Sebab itu perkara yang bergantung pada niat. Orang yang bukan Islam tidak berkelayakan untuk melakukan kebaikan yang bergantung pada niat. Sesat tu. Hak ni hak tidak bergantung pada niat. Tidak bergantung pada niat ni. Tolong orang, taat pada ibu bapa. Orang kafir sendiri pun, kalau melakukan kebaikan ni dikira. Kebaikan ni dikira. Faham tak ni? Tidak saja. Tetapi, pahala tidak dicatat kerana belum mengucap 2 kalimah syahadah. Fardu takdir bagi dianya, taufik hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengucap 2 kalimah syahadah kemudian. Maka hak kebaikan yang terdahulu, yang tidak bergantung pada niat, tolong orang, taat pada ibu bapa tadi, pahala akan segera dicatat. Sebab akaun ni sudah dibuka. Ada ni. Sebab tu kalau orang kafir buat kebaikan, okey, buat kebaikan. Buat kebaikan. Sebab apa? Sebab kebaikan tu diterima. Tapi oleh kerana belum mengucap 2 kalimah syahadah, bandingan tadi belum buka akaun, tak ada upah lagi lah. Tak ada lagi pahala. Tapi pahala tu ada. Tapi kamu belum mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap je 2 kalimah syahadah. Kebaikan yang lampau tu, tolong orang tu, segera dia akan dicatatkan pahala. Tiba-tiba kalaulah hak bukan Islam ni, dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah, maknanya dia kafir sampai ke sudah, sampai ke mati. Maka hak kebaikan tadi ni terhapuslah, tak ada. Tetapi dia tetap dapat dapat balasan baik ketika hidup atas dunia. Mana Allah Ta'ala akan pemurahkan rezeki. Allah Ta'ala akan melepaskan daripada kena musibah. Ini orang kafir percaya ni. Dia tolong orang, dia akan murah rezeki. Dia percaya. Tapi kadang-kadang kita orang Islam, tolong orang, rezeki mana dia kata, habis dah duit dah poket. Ini kita orang Islam. Orang kafir dia percaya. Dia tolong orang, akan dimurahkan rezeki. Memang itu. Kebaikannya, Allah Ta'ala akan balas atas dunia. Dengan dimurahkan rezeki, dengan dilepaskan daripada kena musibah. Dengan kebaikan yang dilakukan ketika mereka hidup atas dunia. Sebab tu orang kafir buat kebaikan, kita galakkan. Serta kita dakwah mereka supaya mengucap 2 kalimah syahadah, supaya mereka dapat pahala, dapat balasan baik di hari akhirat. Kemudian, kalaulah dia tidak mengucap sampai ke sudah, terakhir sekali Tuhan balas kebaikan mereka atas dunia ni, Allah Ta'ala akan permudahkan ketika nak mati. Mati tu tak sakit, dipermudahkan. Itulah balasan atas balasan terakhir daripada Allah atas orang yang bukan Islam, yang melakukan kebaikan ketika hidup atas dunia,
kebaikan yang tidak bergantung pada niat tadi ni, terakhirnya Allah akan permudahkan ketika nak mati. Lepas jadi daripada mati dengan kekufuran, seksaan yang berpanjangan selama-lamanya. Tak ada dah lah pada ni. Jadi nak cerita betul, orang kafir buat kebaikan tidak dicatatkan pahala kerana terhalang di kafir, tapi kebaikan tu sebenarnya ada nilai. Tapi tidak beri upah lah sebab dia belum mengucap dua kemasyahadah. Jadi kita balik pada hak tadilah, hak murjiah. Dia banding orang kafir buat kebaikan tidak dicatatkan pahala kerana tersekat di kafir. Jadi orang yang beriman bebas. Janji ada iman, buat kejahatan pun tidak akan dicatatkan dosa kerana tersekat di iman. Hak ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah di kalangan ulama tauhid mendefinisikan iman membenar hati juga. Sah iman dengan membenar hati, tiba-tiba tidak melakukan perintah Allah, sebaliknya mengerjakan larangan Allah, maka maksiat dosa tadi itu akan dicatatkan, dan maksiat dosa tu yang akan melemahkan iman. Jadi tadi yang pertama saya cerita, iman di kalangan ulama tauhid membenar hati juga. Kemudian di kalangan ulama fiqh, ulama hadis didatangkan 3 serangkai. Membenar hati, ikrar dengan lidah dan beramal dengan jawarih. Untuk sempurna iman, bukan untuk sah. Tapi untuk sah iman kena ada 3 serangkai itu. Membenar hati, ikrar dengan lidah dan beramal dengan jawarih, baru sah iman. Itu khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Kita balik kepada ulama tauhid, iman membenarkan hati juga. Ikrar dengan lidah bahagian Islam, beramal dengan jawarih bahagian ihsan. Murji'ah pun takrifan seumpama dia juga, tapi tak sama. Murji'ah iman membenar hati. Janji sah iman, buat apa dosa sekalipun tidak akan dicatatkan dosa, tersekat oleh iman, itu pun bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini hak berkaitan dengan definisi iman. Ada 2 pandangan. Kemudian sebelum nak masuk pada rukun Islam yang pertama ni, hak berkaitan dengan ihsan. Ihsan ni berbuat baik dengan bahu mengerjakan segala suruhan Allah zahir dan batin, dan meninggalkan larangan Allah zahir dan batin. Sebab ihsan yang dijawab oleh Nabi SAW adalah an ta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan. Anta budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah. Engkau menghambakan diri akan Allah. Apa makna kita mengabdikan diri akan Allah? Apa makna kita menghambakan diri kita akan Allah? Dengan makna kita perintah Allah zahir batin kita kerjakan. Larangan Allah zahir batin kita tinggalkan. Baru dipanggil kita mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan. Hak inilah yang kita nak kena mujahadah sepanjang masa. Islam kita warisi daripada ibu bapa. Iman kita kemah molek ke 6 rukun iman, sah iman, clear iman. Pada ni, ihsan itulah yang kita kena mujahadah. Ihsan itulah berkaitan dengan dosa dan pahala. Ihsan itulah berkaitan dengan jadi kuat ke tak kuat iman kita. Jadi hak nak diperjuangkan sepanjang masa adalah ihsan. Islam kita warisi daripada ibu bapa. Jaga Islam, jangan melakukan perkara membatalkan syahadah dengan percakapan ataupun perbuatan ataupun i'tikad. Iman bicara berkemah-kemah ke 6 rukun iman, maka sahlah imannya. Yang kita nak kena fokusnya adalah ihsan. Pengabdian diri kita kepada Allah. Mana pengabdian kita hamba Allah. Allah perintah, zahir kita tunaikan. Allah perintah, hak batin kita tunaikan. Barulah hamba kepada Allah. Allah Ta'ala perintah sembahyang puasa, kita tunaikan sebab kita hamba Allah. Allah perintah taubah, Allah perintah syukur, Allah perintah sabar. Allah perintah tawakul dalam ayat Al-Quran. Allah perintah ikhlas dalam ayat Al-Quran. Kita hamba, kita kena tunaikan. Ini baru hamba sungguh. Tapi kalau mengaku hamba, Quran perintah sembahyang puasa, kita tunaikan. Quran yang sama perintah taubah,
syukur, sabar, tawakal tidak ditunaikan. Ini bukan hamba yang sebenar. Ini hamba yang pura-pura. Nak menzahirkan kepada orang ramai, aku ni orang hamba Allah. Sebab apa? Aku semai dok tinggal, aku puasa dok tinggal. Tapi kalau kamu hamba Allah yang sebenar, kenapa perintah Al-Quran, hak perintah dalam kamu tu tidak kerjakan? Ni. Kita sebagai hamba Allah, Allah larang riba, Allah larang judi, Allah larang arak, Allah larang mengumpat, Allah larang memfitnah. Kita tinggalkan semua sebab kita hamba. Quran pun sama juga. Larangan takabur, riya, hasad. Sama juga Quran yang sama yang melarang. Kalau kita betul hamba Allah, mengabdikan diri akan Allah, ihsan, kita akan bukan hanya tinggal larangan zahir, bahkan kita tinggal larangan batin. Tinggal takabur contoh itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita mengaku kita hamba Allah. Kita bersifat dengan sifat takabur. Walah takabur tu sifat Allah Subhanahu wa taala. Mutakabbir tu sifat Allah. Kita rebut sifat Allah, takabur, kita bubuh dalam hati kita, tiba kita mengaku akulah hamba Allah yang ada ihsan. Hamba Allah macam mana? Kamu nak jadi Tuhan? Sebab kamu sudah rebut sifat Tuhan, letak di hati kamu sifat mutakabbir, sifat takabur. Ni. Ihsan pengabdian diri ni nak kena berjuang. Nak kena berjuang sepanjang masa untuk pengabdian diri kita kepada Allah dengan mengerjakan segala suruhan zahir dan batin dan meninggalkan larangan Allah zahir dan batin. Kemudian kita sebagai hamba Allah, Allah bukan hanya perintah pengabdian diri kita dengan Allah semata-mata. Allah ni beri kepada kita tanggungjawab. Kita sebagai hamba Allah, kita tunaikan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Allah kurniakan isteri kepada kita. Itu amanah tanggungjawab besar daripada Allah. Tunaikan kewajipan. Allah kurniakan anak-anak kepada kita. Itu adalah amanah kurniaan daripada Allah, tanggungjawab besar. Kita tunaikan dengan cara yang sempurna dalam kehidupan beragama kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan. Kita menjadi khalifah atas muka bumi. Kita ada tanggungjawab kewajipan kita dengan masyarakat. Tanggungjawab kewajipan kita dalam negara. Kita kena tunaikan. Ini dipanggil pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ihsan. Ihsan inilah yang akan menentukan sama ada iman kita jadi kuat ataupun iman kita jadi lemah. Jadi yang kita duduk mujahadah siang malam ni adalah ihsan. Islam macam sebut tadi, kita warisi daripada ibu bapa. Jaga Islam. Jangan berkata-kata dengan perkataan yang membatalkan Islam. Jangan melakukan perbuatan yang membatalkan Islam. Itu kena ngaji molek tu. Iman. Kemah molek ke-6 rukun iman. InsyaAllah nanti saya akan bicara satu-satu rukun iman. Ihsan ni lah hak kita mujahadah sepanjang masa. Pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maqam ihsan. Dalam hadis tu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Itu pergi pada maqam ihsan, sama ada maqam musyahadah ataupun maqam muraqabah. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maqam hati kita dengan Allah ni, ni bergantung pada ihsan lah. Pengabdian diri kita kepada Allah. Allah perintah kita. Hak pertama, kewajipan kena sempurnakan. Kewajipan kita dengan Allah, kewajipan tanggungjawab kita dengan isteri, kewajipan tanggungjawab kita dengan anak-anak, dengan masyarakat, dengan negara, kita tunaikan zahir dan batin. Larangan Allah kita tinggalkan, larangan zahir dan batin. Kemudian bila sempurna dah kita mengerjakan kewajipan-kewajipan, kita sebagai hamba Allah syariatkan kita amal-amal yang sunat. Perbanyakkan pula amal-amal yang sunat. Perbanyakkan semai sunat. Perbanyakkan puasa sunat. Hak ihsan naik selevel ni. Naik apa? Naik setakok. Naik setakok lah. Hak sunat pula. Perbanyakkan membaca Al-Quran. Perbanyakkan berzikir. Perbanyakkan selawat. Perbanyakkan sedekah jariah. Jadi amal-amal sunat ni yang akan menaikkan maqam kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, naik pada maqam muraqabah,
naik kepada maqam musyahadah itu maqam ihsan. Jadi bukan maknanya kita maqam ihsan ni kita kurang titik berat. Maqam ihsan ni atas kurniaan Allah. Yang kita nak titik beratnya adalah ihsan tu sendiri. Anta budallah tu. Nabi kata bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah. Dengan mengerjakan segala suruhan zahir dan batin. Meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Hak ni yang kita nak fokus. Tapi syarat nak sah pengabdian diri kepada Allah, syaratnya iman kena betul, akidah kena betul. Iman akidah tak betul, pengabdian diri kita kepada Allah tidak akan diterima sama sekali. Jadi bab iman tu kena kemahlah. Bab iman tu keenam rukun iman, tambah rukun iman kena qada dan qadar tu. Tapi bila kemah dah keenam rukun iman, selesailah. Selesai. Yang kita tak selesai ni adalah ihsan. Pengabdian diri kita kepada Allah. Kena menjadi hamba Allah yang sebenar sampai kita mati. Situ. Faham tak ni? Jadi, hak kata kita mengerjakan segala suruhan zahir dan batin, pokok pangkal balik pada ilmu lah. Sembahyang jangan tinggal. Puasa jangan tinggal. Sembahyang dengan ilmu. Bukan sembahyang peseng. Sembahyang dengan ilmu. Yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita nak bicara bab ikhlas pun, balik pada ilmu. Kita nak bicara bab taubah pun, balik kepada ilmu. Kita nak bicara bab syukur apa dia? Balik pada ilmu. Tawakul apa dia? Balik pada ilmu. Kita nak meninggalkan maksiat zahir. Apa maksiat mata? Apa maksiat telinga? Apa maksiat lidah? Apa maksiat tangan dan kaki? Balik kepada ilmu. Apakah maksiat riya, ujub, takabur, hasad? Bukan hanya tahu perkataan. Kena tahu riya tu apa benda sebenarnya. Balik pada ilmu. Apabila kewajipan-kewajipan dikerjakan benda sempurna dengan ilmu, zahir dan batin, larangan pun ditinggalkan, hak zahir, hak batin, tadi naik setakok. Perbanyakkan amal-amal yang disyariatkan oleh Allah. Walaupun perintahnya duduk tahap sunat sekalipun. Tapi walaupun perintah tu tahap sunat, bukan tahap wajib. Tapi perintah siapa? Perintah Allah dan Rasul. Kita siapa? Kita hamba Allah. Dah kalau hamba Allah, Allah perintah walaupun sunat pun, hamba. Buat je lah. Ni, pergi pada amal sunat. Amal sunat lah yang berperanannya untuk menaikkan maqam ihsan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi, sidang pendengar yang mengikuti Money FM dan juga yang mengikuti Live FB, amal sunat, amal wajib berdasarkan pada ilmu. Amal wajib ni berserta dengan iman dan akidah yang sebenar. Kemudian amal sunat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya amal sunat yang disertakan dengan ilmu, tapi amal sunat yang dilakukan dalam keadaan kita menyempurnakan kewajipan zahir dan batin. Amal sunat yang diterima oleh Allah adalah amal sunat yang kita meninggalkan maksiat zahir dan batin. Barulah Allah Ta'ala terima amal sunat kita. Faham tak ni? Sebagai contohlah, kita rajin semai sunat. Nak contoh kita rajin semai sunat, tapi nak contoh hak kewajipan zahir kita tak buat ni pelik sikit lah. Kita rajin semai sunat, tapi puasa Ramadan tak cukup. Tak ada gitu. Orang rajin semai sunat ni puasa Ramadan sama telah lah cukup sebab wajib. Kalau fardu takdir adalah seumpama tu, kita pun tepuk dahi. Kita pun kata kamu ni kena pergi hospital ni, kena cek ni mental kamu ni. Oh, rajin semai sunat. Duha semayang, rawatib semayang. Puasa Ramadan, tak ada orang lain lah. Kamu baik pontengnya. Aku puasa ponteng pun. Baik aku demu puasa gaji, main sunat malah. Kita kata mu ni tak sihat ni. Ada ni. Wadi pun suka. Cerita apa contoh? Mana tak logik. Tapi kalau ada begitu, tuan terima tak semai sunat? Kalau puasanya tidak. Takkan tuan nak terima sunat kewajipan rukuk Islam pun kamu tak cukup Apa tak ni? Macam mana dengan orang yang semayang sunat rajin, puasa sunat rajin,
Membaca Al-Quran rajin, berzikir bersolat rajin, tapi hak kewajipan dalam. Allah Ta'ala perintah taubah, taubahnya tidak. Allah perintah ikhlas, ikhlasnya tidak. Ni perintah wajib ni. Allah perintah syukur, syukurnya tidak. Allah perintah sabar, sabarnya tidak. Hak wajib ni, hak wajib dalam, hak wajib, hak batin. Allah tak terima dak amal sunat. Kalau hak kewajipan, hak batin tidak dikerjakan. Kewajipan zahir, puasa tak puasa, awal-awal kita ngiling pala dah. Dah sama je lah. Jadi maknanya kalau kita rajin buat amal sunat, kewajipan tetap. Ini bicara bab ihsan ni. Tapi kalau kewajipannya tidak disempurnakan, hak zahir mungkinlah sembahyang cukup, puasa cukup, zakat cukup. Hak batin. Mana kalau hak batin tidak ditunaikan perintah Allah, hak kewajipan, maka amal sunat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga. Larangan agama, perkara haram tidak ditinggalkan. Kalau contoh hak zahir, macam tadi Wadi akan ketawa lah. Dia ni rajin semai sunat ni. Tapi nombor ekor dah hilang. Dah tinggal. Pada nombor ekor. Dia kuat main nombor ekor. Judi lah. Tapi dia rajin main sunat. Puasa sunat pun rajin. Tapi kalau nombor ekor, tak boleh nak tinggal dia ni. Kerek main nombor ekor ni. Main sunat tu nak terima ke kamu main sunat? Puasa sunat tu nak terima ke? Saya ni kuat ngaji Quran. Kuat berzikir. Tapi kamu tu berjudi, kamu nak tinggal tu. Itu haram dah sebesar. Tu nak terima kat amal sunat. Kalau kamu berjudi, haram dah sebesar, kamu tidak tinggalkan, Tuan tak akan terima. Tapi tak ada orang buat gitu. Macam mana pula dengan orang rajin semai sunat, puasa sunat, membaca Al-Quran, berzikir apa semua, berselawat. Tiba-tiba takabur hak dosa besar. Hak sifat Allah direbut bubuh di hati dia tu. Dikekalkan takabur. Dikekalkan riak. Dikekalkan hasad. Tu hak dosa-dosa besar belaka tu. Tadi kalau hanya berjudi tak tinggal, hak amal sunat tak terima. Ni kalau takabur dosa besar. Hasad dosa besar yang lain. Riak dosa besar yang lain. Dikekalkan dalam hati. Amal sunat tak terima ke tak? Begitulah. Sebab itulah nak naik kepada amal wajib ke amal sunat ke samalah. Pokok pangkalnya kena mengaji molek, fardhu ain, fiqh dan tasawuf dalam bab ihsan. Kena beramal molek. Tunaikan segala perintah hak zahir, tinggalkan larangan zahir. Tunaikan segala perintah hak batin, tinggalkan segala larangan hak batin. Barulah pergi kepada perbanyakkan amal sunat. Apabila perbanyak amal sunat, maka makom ihsan di hatinya akan bertambah naik. Makom muraqabah, makom musyahadah atas kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hak bab iman, kemah hak fardhu ain tauhid tu kena kemahlah untuk memastikan bahawa keenam rukun iman clear. Sah iman, barulah ihsan, pengabdian diri kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena gitulah pada ni. Jadi yang kita duduk tekan adalah ihsan. Pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan surahan zahir dan batin berdasarkan pada ilmu, meninggalkan zahir dan batin berdasar kepada ilmu, sempurnakan kewajipan-kewajipan, tinggalkan perkara yang haram-haram, kemudian perbanyakkan amal-amal yang sunat. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan maqam muraqabah kepada kita, maqam musyahadah kepada kita. Walaupun saya tidak sempat nak menghuraikan maqam muraqabah, maqam musyahadah, tapi mudah-mudahan sedang pendengar dengar perkataan dan sedang cuba belajar pula kemudian apa dia maqam muraqabah, apa dia maqam musyahadah. Itu maqam ihsan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi fokusnya adalah berkaitan dengan ihsan tu sendiri, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengabdian diri yang sebenar-benarnya, yang berdasarkan pada ilmu, pengabdian yang sebenar-benarnya zahir sebagai hamba, batin pun kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang pendengar, nampaknya minggu ni masih lagi belum memulai pembicaraan satu-satu
rukun Islam yang memang saya pun masa mari tadi bercadang nak memulai menghalusi berkaitan dengan rukun Islam yang pertama, 2 kalimah syahadah. Jadi insya-Allah lah untuk selok akan datang diizinkan oleh Allah, kalau tidak ada gendala dengan huraian-huraian yang lain, saya akan memulailah pembicaraan rukun-rukun Islam yang 5 perkara, dan insya-Allah kemudiannya akan menghalusi membicarakan rukun-rukun iman yang 6 perkara. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz di atas apa yang kita dapat dengar hari ini, iaitu apa yang kita dapat pelajari yang mana menggunakan kitab Safinatun Najah. Baik, seterusnya untuk penutup saya jemput lagi sekali Al-Fadil Ustaz untuk membacakan doa. Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruhut talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.